Al-fawaid al-ilmiyah. Yang pertama, qauluhu ta'ala, in kullun illa kazzabar rusul. In kullun illa kazzabar rusul. Ayat 14. Tidak ada satu pun dari kaum-kaum yang tersebut melainkan telah mendustakan rasul-rasul, maka berhaklah mereka ditimpa azab. Kata ulama tadabbur, fihi al-i'tibar bil aghlab. Maknanya kita ambil yang majoriti, yang ramainya menentang rasul. Kalau nak kira, ada juga di kalangan kaum Nuh yang beriman, yang naik bahtera sekali dengan Nuh. Kaum Nabi Musa, Bani Israel yang tak ikut Fir'aun ada. Bahkan mukminu ali Fir'aun pun ada. Kaum Nabi Soleh ada. Semua kaum tu ada yang beriman. Tetapi ayat ini Allah SWT cerita kepada kita secara ghalib, secara majority, secara ramainya, kebanyakan mereka menentang. Kebanyakan mereka menentang. Dalam surah Hud ayat 40 Allah kata apa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tak ada yang beriman kecuali sedikit. Jadi Allah Ta'ala sebut kepada kita, para pelajar sekalian, bahawa kita pendakwah-pendakwah kena sabar, tekun, jangan duk peduli dengan orang yang menentang. Kalau apa yang kita bawa itu bertepatan dengan Quran, dengan sunnah, maka biarlah mereka nak kata apa. Rasul pun orang lawan, Nabi-Nabi dipertikaikan, para mursalin dihina dan diperlimai. Habis kalau setakat kita, apa sangat dengan kita? Tapi kadang-kadang begitulah kita ni. Kalau kurang motivasi, dia mudah koyak, tak mudah terasa, mudah rasa nak apa? Rasa nak kecewa. Jangan. Yang kedua, fi qawlihi ta'ala fa haqqa iqab, ayat 14. In kullun illa kazzabar rusula fa haqqa iqab. Mereka telah membinasa, mendustai rasul, maka mereka berhaklah mereka ditimpa azab. Yu'khadhu minhu faidatun, maka diambil daripada ayat ini berfaedah, wahya syiddatu hadhil uqubah, dahsyatnya azab yang Allah Ta'ala timpakan ke atas mereka. Sebab apa dahsyat? Li'anna Allah Ta'ala adhafa ila nafsihi, Allah Ta'ala sandarkan kan, kepada diri dia. Jawab. Nah itu. Fa haqqa iqab. Allah Ta'ala wa qad qala subhanahu wa ta'ala, i'lamu anna Allah syadidul iqab. Allah kata Allah Ta'ala tu dahsyat dia punya tindakan akan diambil. Wa anna Allah ghafurur rahim. Jadi kita kena ambil dua. Maka di sini kata di para ulama tadabbur kata, kalaulah orang yang derhaka bila Tuhan timpa ke atas mereka azab, maka azab tu mari tak ada rahmat lagi. Dia lanyap habis. Kita ni tak usah duk fikirkan azab Nabi Nuh lah. Tak usah duk fikir taufan Nabi Nuh. Kita tengok kawasan kita kena banjir je. Macam mana? Kan? Ada orang pegang anak dia 4 jam dalam air. Allahu Akbar. Tak boleh nak bayang tu. Bagaimana nak buat lari? Orang sakit atau rumah dengan tilam, tenggelam tengah jalan. Ya Rabb. Itu ujian kecil. Ini taufan. Ya Rabb. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang sama lagi, in kullun illa kazzabar fa haqqa iqab. Bila mereka dusta, mereka berhak untuk menerima balasan, untuk menerima seksaan. Fa haqqa. Ulama kata sini al-fa'u huna sababiyatun. Sebab apa Allah binasakan mereka?
Kenapa Allah binasakan mereka? Sebab mereka dustakan Rasul. Itu dia panggil fa' sababiyah. Wahya atifatun tadullu ala tertib wa ta'qib, menunjukkan kepada susunan. Kamu derhaka, kamu bohong, kamu derhaka kepada Nabi, bohong Nabi, pak, mari azab. Itu dia panggil fa' tertib sababiyah. Mana kalau mereka tak binasa, kalau mereka tak lawan Rasul, tak ada binasa tu. Yang keempat, fi qauli ta'ala wa qalu rabbana. Tengok ayat 16. Ayat ini Allah ceritakan kepada kita puak kafir, wa qalu rabbana, dan mereka pula berkata secara mengejek-ngejek, wahai Tuhan kami. Ayat ini menunjukkan bahawa puak kafir dia tahu ada Tuhan. Dia tahu, lepas tu dia kata Rabbana, wahai Tuhan kami. Tapi kalau setakat tahu dia ada Tuhan, kafir zaman kita ni, kalau kita tanya dia, siapa jadi awak ni? Tuhan Allah, dia kata. Tuhan Allah. Dia tak kata berhala dia jadi. Tapi adakah memadai? La. Tidak memadai selagi mereka tidak ikrar. Kalau setakat dia tahu je ada Tuhan, tidak cukup. Sebab itu dalam komponen syahadah kita ni dia kena ada al-qaulu bil lisan, wat tasdiqu bil jinan, wal amalu bil arkan. Kena ada 3. Kata dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah. Tasdik dengan hati. Hati kena yakin, kena percaya. Dan anggota kena beramal. Baru lengkap. Jadi semua puak kafir ni dia ikrar ya, ada Tuhan, tapi dia tak percaya ke Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, fi qaulina wa qalu rabbana, maka ulama tauhid mengatakan kalau setakat dia kata ada Tuhan je, tapi dia tidak mengakui keesaan ketuhanan Allah Azza wa Jalla, yang kita panggil uluhiyah. Dia hanya mengakui rububiyah tapi dia tak mengakui uluhiyah, maka mereka tidak akan keluar daripada kekufuran itu. Jadi tak keluar daripada kekufuran. Maka kita ini kita kena hayati dalam hidup kita ni tauhid. Bagaimana kita nak menyembah Allah mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau setakat tahu saja ada Tuhan, berapa ayat kita baca? Bila wala in sa'altahum, kalau mu tanya puak kafir, la yaqulunna Allah. Dia kata Allah. Tuhan buat, Tuhan yang mencipta. Tapi sambil-sambil Tuhan mencipta, pak pergi sembah berhala. Maka ini kita kena murnikan tauhid kita. Bahawa tauhid kalau setakat tahu ada Tuhan saja tapi tidak mengakrar dengan ketuhanan Allah Azza wa Jalla, dengan uluhiyah Allah, maka ketika itulah berlakunya kepincangan dalam hidup kita ini. Ya Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, dapatlah kita ambil 5. Cukuplah kita ringkas je pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kefahaman dan kesihatan yang baik, insya-Allah, dan kesejahteraan dan keselamatan dalam akidah kita sehingga kita dapat bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. InsyaAllah kita sambung lagi ayat 17 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.